Ada penonton yang kami hormati sekalian, selamat kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Tibalah masanya untuk kita bersama dalam segmen yang dinanti-nantikan ramai, iaitu segmen Tanah Asas Kemajuan Negara dan tajuk yang kita ketengahkan hari ini, Mahira. Ya, berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab pemilik tanah, dan juga bersama dengan kita pada pagi ini sudah pun berada di studio di sebelah sisi kiri saya, iaitu Puan Zaidatul Nisha binti Haji Ramli, merupakan pegawai tanah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesra dipanggil Puan Zaidatul saja. Zaidatul ya. Zaidatul. Baik, selamat datang ke Rampai Pagi Puan Zaidatul, dan Terima insya-Allah kasih. nanti kita akan berbincang dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan tajuk kita pagi ini ya. Bersama kita juga pagi ini Yang Mulia Puan Nur Hafilah binti Haji Abdullah yang merupakan seorang pegawai tanah juga. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan-tuan. Apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Syukur sihat ya. Selesa dipanggil Puan Nur, Puan Nur Hafilah. Hafilah. Ya. Hafilah. Baik. Jadi sekali lagi Puan Zaidatul dan juga Puan Hafilah, selamat datang ke Rampai Pagi. Ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini. Dan kita terus sahajalah ya kiranya bersama dengan tajuk yang diketengahkan pagi ini, peranan dan juga tanggungjawab pemilik tanah. Jadi kita akan mulakan daripada Puan Zaidatul terlebih dahulu ya. Mungkin dapat berkongsi apakah sebetulnya peranan dan juga tanggungjawab sebagai pemilik tanah di negara Brunei Darussalam. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-puan dan penonton Rampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB, khususnya segmen Rampai Pagi, kerana menjemput saya dan rakan saya untuk berkongsi maklumat mengenai apakah peranan dan tanggungjawab pemilik tanah. Wawancara pada pagi ini merupakan sesi kelima bagi segmen Tanah Asas Kemajuan Negara, dan pada hari ini saya akan mengongsikan lebih lanjut apakah mengenai peranan dan tanggungjawab pemilik tanah. Dan berbalik kepada soalan Puan tadi, apakah peranan dan tanggungjawab sebagai pemilik tanah di negara Brunei Darussalam? Peranan dan tanggungjawab sebagai pemilik tanah berdaftar di Brunei Darussalam adalah banyak, akan tetapi kami hanya akan mengongsikan tanggungjawab yang utama sahaja. Salah satu tanggungjawab utama pemilik tanah adalah untuk membayar cukai tahunan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 17 Kanun Tanah Penggal 40. Seperti yang tertera di skrin, setiap pemilik tanah yang berdaftar hendaklah menjelaskan bayaran cukai tanah di pejabat tanah pada setiap awal tahun. Baik, alhamdulillah ya. Jadi demikian tadi kita mengetahui bersama mengenai dengan peranan dan juga tanggungjawab ya sebagai pemilik tanah di negara Brunei Darussalam ini. Jadi Seksyen 17 Kanun Tanah Penggal 40 ya, seperti yang Puan nyatakan tadi, menjadi tanggungjawab bagi pemilik tanah yang berdaftar untuk membayar cukai tanah setiap tahun. Pada setiap awal tahun ya. Setiap awal tahun. Baik, ini dia slide yang kita maksudkan tadi ya. Kita ke soalan seterusnya. Bagaimana pemilik tanah ini boleh mengetahui berapakah jumlah cukai tanah yang perlu dijelaskan? Okey, terima kasih atas soalannya Tuan. Jumlah cukai tanah yang perlu dibayar setiap tahun ada dinyatakan dalam geran tanah. Oleh itu, izinkan saya dulu menjelaskan jenis geran tanah yang dikeluarkan oleh pejabat tanah di negara Brunei Darussalam. Seperti yang tertera di skrin, geran tanah versi lama dicetak dalam format memanjang, manakala geran tanah yang terkini tercetak dalam format bersaiz A4. Di dalam maklumat, di dalam geran tanah itu ada semua maklumat penting yang perlu pemilik tanah ketahui, ada tertera di dalam geran tanah seperti nombor EDR, lot, keluasan, jumlah cukai tanah tahunan yang perlu dijelaskan seperti yang ditandakan di dalam bulatan merah itulah. Keluasan tanah, nombor ada lot, semua nombor maklumat EDR. itulah dalam geran tanah untuk bagi memudahkan pemilik tanah. Tapi ini geran lama ni ya? Geran lama dan geran baru. Di sebelah kiri adalah geran lama, bentuk memanjang, manakala yang terkini
berbentuk A4 dan A4. berwarna macam light green lah. Geran baru ini bila diperkenalkan ni Puan? Diperkenalkan andang lama pulang sudah. Lama sudah. Masih Sudah untuk lama, masa ni masih pakai dua-dua pulang. Masih boleh masih dipakai boleh pakai dua-dua. dua-dua. Kalau ada permohonan barutah kami akan mengupdate, Nukar. ataupun kalau pemilik tanah maulah untuk menukar geran baru. Tapi geran lama lagi banyak informationnya pula. Betul. Jadi Yes. sebaiknya ia boleh digunakan geran tanah lama yes, ya geran dan tanah juga lama. geran tanah baruan ni. Jadi Puan, mungkin ada perbezaan yang dapat dikongsikan di antara tanah kekal dan juga tanah pajakan. Mungkin dapat dikongsikan ni Puan. Ya, dalam kedua-duaan ni jenis geran tanah ni ada jenis kebenarannya adalah kekal atau in perpetuity dan tanah pajakan. Pemilik perlu faham kerana ia mempengaruhi syarat dan tanggungjawab, dan yang Puan soal tadi bezanya adalah tanah kekal atau in perpetuity adalah pemilikan tanah secara abadi atau selamanya, manakala tanah pajakan adalah tanah pemilikan yang ada tarikh luput mengikut tempoh pajakan yang dibenarkan atau ditetapkan. Contohnya 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan kalau RPN biasanya 99 tahun. 99 tahun. Okey. Jadi apa yang dapat dikongsikan dari slides yang kita paparkan hari ini Puan? Selain itu, untuk maklumana, pemilik harus tahu jenis geran tanah mereka seperti yang ditertera di skrin. Dalam geran tanah pajakan ada menyatakan WEF. WEF di sana bermaksud with effect from, bermaksud tarikh mula pajakan. Contohnya dalam skrin 50 tahun tua. Sekiranya tanah sudah mansuh atau hampir mansuh, pemilik tanah hendaklah menghadapkan permohonan membaharui pajakan tanah di cawangan pejabat tanah daerah mengikut letak daerah masing-masing. Yes. So maksudnya macam yang 99 tahun tadi itu tamat 99 tahun untuk menghadapkan borang permohonan membaharui tanah pajakan lah, which is malarlah terlepas pandang oleh pemilik. Yes. Kadang-kadang orang tidak tahu apa kebenaran, apa bezanya kekal dan pajakan ni. So ani saya menerangkan jenis pajakan ani ada tarikh mansuhnya lah. apa yang akan terjadi jika tidak diperbaharui? Kalau indah baharui, semua permohonan indah dapat dibuatlah, diteruskan. So mesti kira garannya tu indah hidup. So kami hendaklah mengaktifkan lagi garan itulah untuk membuat permohonan-permohonan. Jadi mesti dipastikan supaya indah mansuh. Kalau indah ia akan yang kata ni terhalang lah untuk terhalang. Cukai tanah pun indah lagi indah dapat dibayar sekira stop tu. Yes. Kalau ia hidup baru dibayar lagi lah yang cukai tanah itu. Yes. Adakah terdapat perbezaan di antara tanah kekal dan juga tanah pajakan ini Puan? Okey. Yang dimaklumkan tadi, kalau tanah pajakan atau tanah kekal atau in perpetuity adalah hak pemilik tanah secara abadi, manakala tanah pajakan adalah ada tarikh luputnya lah. Macam Itu saya. Itu yang bezanya. Yes, itu bezanya lah. Tanah kekal selamanya tidak lagi payah dibaharui lah. Kecuali kalau tanah pajakan tu saja dia So, sebenarnya macam kalau rumah tadi itu 99 tahun dia punya. Ia punya, lepas tu masih ia punya tapi dibaharui lah. Selepas Digarannya tu dibaharui. Setiap tahun ataupun selepas tempohnya tu? Selepas 99 tahun dibaharui dan disambung lagi another 99 days lah. 99 tahun. Yes. Siap. Faham. Jadi kalau kita bercakap juga selain daripada cukai tanah, apakah sebetulnya tanggungjawab sebagai seorang pemilik tanah ni Puan? Okey, selain cukai tanah, salah satu lagi peranan pemilik tanah adalah untuk menjaga bantu sempadan lah. Seperti yang dipaparkan dalam skrin mengenai geran tanah, ada tertera keluasan tanah. Dalam geran tanah tu ada keluasan tanah tu. Pemilik tanah harus tahu berapa keluasan tanah bis dorang itulah, supaya tanah tu dorang indah memajukan lebih daripada yang kawasan rumah dorang itulah, tanah dorang itu. Yes. Ini untuk menjaga keharmonian serta menghormati jiran tetangga dan bagi mengelak permohonan pemilik tanah terjejas. Ya, jadi seperti yang dapat kita kongsikan daripada skrin TV ini, itu ya, geran tanah lama dan juga geran tanah baru. Keluasannya ni ya. Keluasannya. Ada batu tanda ni. Ada batu sempadan, dan sekiranya batu sempadan itu indah nampak, boleh ke juru ukur berlesen lah untuk mencari batu sempadan itu. Jadi menjadi tanggungjawab mereka lah ya sebagai pemilik tanah tersebut untuk menjaga
sempadan masing-masing ya untuk menjaga kemaslahatan dan juga mungkin tanah orang lain yang Betul. berada di sebelah itu. Okey, faham. Jadi itu adalah merupakan tanggungjawab sebagai seorang pemilik tanah. Yes. Dan kita ingin beralih kepada Puan Nur Hafilah ya. Mungkin dapat mengungsikan di mana sebetulnya ni Puan Nur Hafilah pemilik tanah dapat membuat pembayaran cukai tanah ni Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalannya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya dulu untuk membuat sedikit ringkasan daripada apa yang telah disampaikan oleh rakan sebentar saya tadi ya. Sebagai pemilik tanah ni, kita bukan saja diberi hak terhadap tanah tersebut, tetapi juga memikul tanggungjawab sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk menjelaskan cukai tanah pada setiap tahun. Untuk maklumat tuan-puan, cukai tanah yang dimasukkan di sini adalah cukai tanah bergeran yang merangkumi tanah-tanah di bawah skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, which is STKRJ, Rancangan Perumahan Negara, RPN, dan juga tanah-tanah yang telah diberi geran melalui skim penggeranan. Bagi menjawab soalan tuan-puan, pemilik tanah boleh membayar cukai tanah di mana-mana daerah pejabat sebenarnya. Sebagai contoh, jika puan atau tuan tinggal di tempat Tutong, menetap di daerah Tutong, pemilik tanah boleh membayar cukai itu di daerah lain, iaitu seperti di daerah Brunei Muara atau di mana yang berhampiran lah, daerah Belait atau daerah Temburong. Baik. Jadi boleh menuju ke pejabat-pejabat ini tadi untuk melakukan pembayaran cukai ini tadi perlu dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Pada awal tahun atau pada kebiasaannya. Jadi tidak semestinya di tadahan daerah masing-masing lah. Ya, Jadi tidak di semestinya. mana-mana Boleh daerah ke branch-branch lain. cocongan lain juga. Kalau di daerah Brunei Muara mungkin boleh menuju menuju ke daerah yang berhampiran lah. Okey. Baik, selain daripada menuju ke pejabat-pejabat ini tadi ni puan ya, di tempat-tempat daerah kita percaya ada, adakah alternatif lain untuk pembayaran cukai ini? Sebagai contoh, jika orang yang ada di Brunei mungkin dia berlayar kali ataupun apa kali mungkin payah sedikit untuk menuju ke pejabat ini, ada alternatif lain untuk membayar. Yes, memang tidak dinafikan pada zaman moden ini ramai yang memilih untuk membayar secara online kerana ia adalah mudah dan cepat. Alhamdulillah, Jabatan Tanah juga ada menyediakan platform membayar cukai tanah secara online tetapi melalui BIBD online sahaja. Yes. Di sini pada segmen ini saya ingin menyampaikan mengkongsikan sebenarnya tata cara pembayaran cukai melalui online. So di sini saya seperti yang dipaparkan dalam skrin TV pertama sekali pemilik perlu melogin macam biasa ke BIBD aplikasi. Seterusnya pilih Punat Bill Payment Services. Dan selepas itu pilih select Jabatan Tanah. Dan langkah-langkah untuk mengisi maklumat di atas di dalam aplikasi tersebut. Pada ruang pertama tu dalam reference pertama diisikan kod bayaran, kod daerah dan EDR dan lot number. Sebagai contoh 01 adalah kod cukai tanah. TU adalah kod daerah Tutong EDR dan lot number seperti tertera dalam geran yang telah ditunjukkan tadi di dalam skrin televisyen And then pada ruang kedua tu pemilik tanah perlu mengisi kampung, which is di mana letaknya tanah tersebut. And then pada ruang ketiga perlu mengisi nombor kad pengenalan pemilik tanah tanpa sengkang, which is 8 digit, dan also nama pemilik tanah. And dan akhir sekali masukkan jumlah cukai tanah yang perlu dibayar bagi tahun berkenaan. Jumlah itu tahu dari mana tu puan? Jumlah itu akan saya terangkan jika minta maaf jika sekiranya pemohon atau pemilik tanah tidak tahu di mana, tidak mengetahui berapa jumlah yang hendak dibayar sebenarnya, adalah dinasihatkan untuk menghubungi Jabatan Tanah melalui talian daerah-daerah masing-masing lah. Yes. Di sana adalah seperti yang dipaparkan dalam televisyen, ada nombor telefonnya lah. Yes.
Baik. Ada lagi yang ingin ditambah melalui pembayaran secara online ini? Ya, ini seperti mana yang saya maklumkan tadi ada saya menyebutkan kod-kod daerah ya. Seperti mana yang kita dapat lihat di skrin televisyen, kod-kod daerah ini adalah seperti berikut yang mana kod-kod seperti Brunei Muara, kod daerah adalah kod BM, dan kod daerah Tutong adalah TU, dan kod daerah Belaid adalah BL, dan Temburong adalah TM. So ini pastikan kami menasihatkanlah pemilik tanah untuk sentiasa mengisi kod-kod daerah ini dengan betul dan lengkap, mengikut lokasi seperti yang tertera dalam gerana, dan untuk peringatan juga pembayaran hendaklah tepat bagi mengelakkan kesilapan dalam pembayaran dan penolakan dalam sistem lah. Baik, kod daerah BM, TU, BL dan juga TM. Ada kod bayaran saya lihat di poster berkenaan. Jika boleh berkongsi sedikit, kod bayaran itu maksudnya apa? Yang ada saya sebutkan sebentar tadi dalam reference pertama atau 01 yang untuk cukai tanah. adalah cukai tanah. Yuran pentadbiran itu apa 02? 02 adalah yuran pentadbiran bagi permohonan yang ada membuat permohonan setelah kena cek oleh pihak bahagian kami kerani ada akan diperlukan yuran pentadbiran namanya, which is ada kod 02 tu. So di sini kami Jabatan Tanah hanya 2 kod pada masa inilah, which is 01 sama kod 02. So 2 application saja. Jumlah hendaklah tepat seperti yang Puan kongsikan tadi. Ya, jadi kalau sekiranya macam kurang pasti berapa jumlah tersebut, cuba telefon dulu ya di Jabatan Tanah. Kalau bayar advance tahun ke depan dapat ke tu? Tu ada saya maklumkan di sini juga secara advance payment annual. Ini memang soalan yang sentiasa kami menerima di Jabatan Tanah. Macam mana sedangkan berurusan tahun depan macam mana tu bayar tu 10 tahun macam tu. Buat masa ni bagi Jabatan Tanah hanya mempertimbangkan pembayaran pendahuluan secara 1 tahun sahaja. Ini sebenarnya untuk mengelakkan kemungkinannya berlaku perubahan pada tanah tersebut. Pemilik tanah sekiranya ia ada memohon jika memohon tukar syarat tu tuan dan puan. Ada sebelum segmen ini pernah disampaikan oleh rekan kami lah yang mana sebenarnya cukai tanah ini dia punya syarat sama harga cukai tanah agak berbeza. So sebagai contohlah di sini jika seorang itu memiliki tanah yang bersyaratkan perniagaan, jumlah cukai tanah adalah 600. Tapi ia memohon dia menukar syarat ke perumahan which is cukai tanahnya tu harganya lebih smaller lah, which is RM10 sahaja. So sebab itulah kami tidak menggalakkan untuk membayarkan cukai secara advance lebih awal. Yes. Jadi masih lagi menggunakan kaedah tempoh itu. Jadi di mana sebetulnya ni Puan pemilik tanah dapat menyemak senarai cukai tanah tahunan yang mungkin belum dibayar itu? Jadi mungkin dikongsikan. Sini saya ingin mengkongsikanlah sebenarnya pemilik tanah boleh melayari sasawang Jabatan Tanah www.tanah.gov.bn. Tuan atau puan pemilik tanah boleh masuki laman sasawang dan klik bahagian maklumat information. Di sana tuan dan atau pemilik tanah boleh mengklik lagi arah tab cukai tahunan yang belum dijelaskan bagi tahun 2000 ke atas. Di sana lepas itu pilihlah daerah yang mengikut masing-masing lah. Dan pemilik tanah boleh membuat turun secara PDF tu. Dan boleh search melalui search nombor lot atau nama pemilik sendiri. Tapi untuk maklumat lanjut jika pemohon ada nama tersenarai dalam PDF itu, bolehlah hadir ke Pejabat Tanah atau menghubungi Jabatan Tanah bagi menginquiry lebih lanjutlah mengenai cukai tanah tersebut atau tuan atau puan. Baik, laman sasawang seperti yang kita paparkan di tanah.gov.bn senarai cukai tahunan yang belum dijelaskan dari tahun 2000 ke atas. Kalau kita semak lagi di sana ada tekan link mengikut letak tanah di daerah masing-masing lah ya. Baik, jadi untuk seterusnya ini
bolehkah ini sudah kita tanyakan tadilah ya, mengenai dengan advance payment ini tadi. Jadi jawapannya adalah tidak boleh masih lagi menggunakan kaedah bertempoh satu tahun dikhawatiri nanti ya mereka menukar, ada perubahan penukaran. Tapi harga cukai tanah ini tahun-tahun berubah ataupun macam harganya memang sama ditetapkan memang begitu? sama, tapi seperti yang segmen sebelum ini pernah kita rangkan mengikut ekar, suku ekar, macam for example cukai tahunan perumahan ada suku ekar RM10 tu. So di sana mengikut ekar keluasan pemilik tanah itulah sendiri. Ia tidak akan berubah tapi tetap dengan yang seperti tertera sebelum ini dalam skrin itulah. Iya. Tugas penaksir tanah itu sebenarnya bukan untuk penaksir tanah itu bahagian itu untuk menaksir tanah saja tuan. Cukai tanah ni it's different dari penaksir. Berbeza lagi. Berbeza ya. Kita ada table. Kita ada table untuk apa tu syarat khas tanah ni ya. Kalau kita boleh berkongsi kepada penonton-penonton kita ni secara ringkas. Secara ringkasnya saya rasa ini adalah harga bagi setiap tahun tu. Ia tidak akan berubah lah buat masa ini. Ini yang saya terangkan tadilah yang ada perubahan kenapa tidak di for advance payment melebihi 2-3 tahun itulah hanya setahun sajalah yang dibenarkan. Yes. Jadi kita berikan peluang kepada penonton-penonton kita ni untuk melihat ada pertanian AM 1, pertanian AM 2, pertanian AM 3, 4 dan seterusnya lagi di sini ya. Okey. Baik, kita lihat lagi slide seterusnya yang untuk dikongsikan bersama mungkin, kita. Dapat dikongsikan sekali lagi jika sekiranya penonton kita ni ada sebarang pertanyaan dan juga aduan berkaitan dengan hal ehwal pengurusan tanah, mungkin dapat dikongsikan melalui medsos dan juga talian ataupun melalui laman sesama, mungkin dapat dikongsikan. Sekali lagi jika ada urusan berkaitan dengan hal ehwal pengurusan tanah, bolehlah melayari sesawang www.tanah.gov.bn atau Instagram jabatantanah.bn, atau jika pemilik tanah mempunyai aduan atau sebarang persoalan boleh dihadapkan kepada info.land@land.gov.bn atau boleh menghubungi talian Darussalam 123. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita ni ya yang telah pun bersama pagi ini mengongsikan satu tajuk yang menarik ya, peranan dan juga tanggungjawab pemilik tanah dalam segmen yang kita ketengahkan untuk kali ini. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan bersama lagi di lain waktu kita dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.